Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini 21 hari bulan Jun 2022, kita juga sudah berada di 21 Zulqa'dah 1443. Bermakna kita hanya ada seminggu lebih saja lagi akan memasuki afdalu ayyamid dunia, hari yang terbaik dalam dunia, iaitulah awal Zulhijjah. Maka dengan itu, para jemaah sekalian, kita ambillah perhatian, sentiasalah mengambil peluang untuk menambahkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana sebagaimana kata para ulama salaf, apabila berlalunya satu hari tidak bertambahnya ibadat, dia kata itulah hari yang sangat rugi bagi kita. Hari kita rugi apabila tak dapat keuntungan dalam sudut perniagaan, itu hari dunia nama dia. Tapi hari yang kita nak guna ini hari akhirat, hari yang merugikan kita apabila berlalu satu hari kita tidak mendapat pulangan tambahan daripada ibadat. Baik para jemaah sekalian, kita sambung balik perbincangan kita dalam kitab Rahmat Allah Tidak Pernah Terhenti. Rahmat Allah tidak pernah terhenti. Kita sambung di muka surat 55. Nikmat yang kelima iaitulah nikmat mata. Dia panggil al-ain. Al-ain itu makna mata. Ada juga disebut dengan nama basar, nikmat melihat. Al-basar wal basirah. Satu lagi, dia beza di antara al-basar wal basirah. Kalau kata basar, nih dua biji ni, itu basar, mana melihat. Kalau kata al-basirah, mata hati. Mata hati kita tak nampak dia duduk mana, tapi tilikan dia sangat cerah. Mata hati itu lebih besar daripada mata yang ada ini. Tetapi mata yang kita ada ini satu alat yang besar. Kerana itu dalam kitab kita kata mata adalah nikmat yang tidak ternilai. Ni'matul basar min a'zamin ni'am. Di antara nikmat yang tidak ternilai, yang besar, kerana dengan mata seseorang boleh memandang segala keindahan yang Allah Ta'ala ciptakan. Jadi kita boleh tengok dunia ni, kita boleh tengok siapa saja, kita boleh tengok orang yang boleh menyebabkan bertambahnya ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana banyak dalam ayat-ayat Quran Allah Ta'ala anjurkan supaya kita tengok, Allah Ta'ala anjurkan supaya kita melihat. Qul inzuru siru fil ardi fanzuru, mana berjalan di muka bumi, tengok. Dia tak suruh jalan saja, suruh tengok dan suruh ambil iktibar, ambil pengajaran. Yang jadi masalah kita ini, kita hanya berjalan, tengok, comel, ambil gambar, selfie, setakat tu ya. Anak gurau zaman kita ni, kita kata mula-mula selfie, lepas tu wasafi. Bila kita jumpa orang lama, orang tak jumpa, selfie dulu, prank, ambil gambar. Lepas tu wasafi, masuk dalam grup WhatsApp, habis cerita. Dia dua ya kita ni, selfie salah apa ni? Selfie dengan wasafi, habis. Tidak tercapai matlamat asal Allah Ta'ala beri kepada kita mata supaya kita tengok makhluk Allah Ta'ala ini.
untuk mencari di manakah Al-Khaliq yang menciptakan makhluk yang begini indah. Barulah kita kenal, oh, dunia ini ada Tuhan. Tuhan itulah yang berhak dipuja, dipuji, disembah, diminta pertolongan dan diminta perlindungan. Karena dia Tuhan, dia yang berkuasa. Maka dengan mata seorang hamba mampu membaca firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa yang diguna oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dalam kitab dia Penawar Bagi Hati, dia kata guna mata ini untuk dunia, untuk akhirat, dua-dua sekali. Untuk dunia kita tak boleh tengok benda-benda kita, barang-barang kita. Kita boleh tengok comelnya apa ni, pokok-pokok, pemandangan. Untuk akhirat kita boleh tengok Al-Quran, kita boleh tengok kitab untuk kita mengaji, kita boleh tengok segala perkara yang boleh memberi faedah kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan mata seorang hamba dapat melaksanakan syariat Islam secara lebih sempurna. Kita ni nak melaksanakan tuntutan Islam dengan apa? Dengan mata juga. Kita kena tengok kiblat arah mana, tengok waktu solat dah masuk ke belum, kita tengok apa yang kita nak makan halal ke haram, kita tengok apa yang kita buat ini patuh syariah ke tidak. Maka dengan mata, fungsi mata itu sangat besar. Allah SWT sebut dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Mulk yang selalu kita baca pada waktu malam, Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakanlah, huwallazi ansha'akum, Allah yang menciptakan kamu. Kita dulu tak ada pun, la ni ada. Wa ja'ala lakumus sam'a, Allah Ta'ala buat kepada kamu telinga, pendengaran. Kita dah bincang dulu dalam sudut nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala begini, mata, telinga, lidah boleh bercakap, telinga, wal absar, dan juga pandangan kita, wal afidah, ada hati. Maknanya itu dia panggil alat untuk menerima maklumat. Tapi qalilan ma tashkurun, tak ramai pula orang yang bersyukur pada Allah Azza wa Jalla menggunakan nikmat yang Allah anugerahkan itu pada jalan yang diredai oleh Allah. Maka kita ingat ayat ini dalam surah Al-Mulk ayat 23. Jadi bila kita baca surah Al-Mulk pada malam-malam ni, kita kena ambil perhatian. Itu dipanggil ilmu tadabbur. Allah Ta'ala kata aku bagi telinga, lepas tu mata. Ulama pendidikan pun mengatakan bahawa kita mula terdidik dengan telinga dulu. Kita dengar, lepas tu kita ikut, lepas tu baru kita belajar. Kena huruf kata orang, tapi kena baca dulu. Ada seorang sahabat kita ni, dia masuk Islam di Jepun. Orang Malaysia kerja di Jepun, masuk Islam di Jepun. Dia mari berjalan di rumah. Anak tanya dia macam mana baca Quran. Dia kata payah huruf. Mau kenapa huruf payah? Mau belajar huruf alif bata ni payah. Kata Jepun payah lagi. Pasal dia ni berkarah gitu ni. Nah. Jadi kita kata kita untuk mempercepatkan dia baca Quran, dia kena belajar macam orang Badui dulu. Orang Badui dulu dia tak nulis tak baca zaman Nabi sallallahu, tapi dia ingat. Jadi kita kena talqinkan dia surah-surah yang pendek biar dia hafal selalu. Mudah. Ni kita ni pun mana tak reti nak baca Quran ni pakai ingat selalu. Jadi ramai orang boleh ingat sebelum dia baca. Alhamdulillah. Mana nikmat mata tu besar. Cuma ulama syariat dengan ulama falsafah dia berbahas mana lebih kuat, mata dengan telinga, mana kuat. Ada ahli falsafah kata mata, sebab mata ni boleh tengok satu masa, dia boleh tengok banyak benda
sekaligus. Dia telinga, tapi ulama syariah kata telinga lebih kuat. Sebab telinga walaupun dia tak boleh tengok sekaligus, tapi dia boleh dengar dalam semua keadaan. Dalam gelap, dalam curah, semua boleh dengar. Dan kita kena ingat, berapa ramai tokoh-tokoh ulama yang besar, mufti-mufti, ulama hadis, ulama fiqh, buta mata. Dia mata buta, tapi telinga dengar. Sekali dia dengar, macam kaset, macam ni rakaman kita ni. Dia dengar tu, dia hafal lah. Kita ni Allah Ta'ala beri mata, beri telinga, mudah pandang baca-bacalah dia tu. Tak ingat pun boleh baca hak tulis. Allahu Akbar, maha kaya Tuhan, tuan-tuan. Dia beri kepada setiap orang itu ada kelebihannya yang tersendiri. Dia beri kepada orang tak nampak mata, ada telinga dia punya kuat, dia punya ingatan dia gagah. Jadi itulah di antara kelebihan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada setiap orang. Jadi timbul soalan dalam buku kita ni, nikmat mata. Bagaimana mata menjadi nikmat? Tuan-tuan, kita kena belajar cara perlahan. Macam mana mata kita ni, kita kata satu nikmat anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Bila kita menjaga pandangan mata daripada memandang perkara yang diharamkan oleh Allah, itulah satu akhlak yang mulia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin masuk syurga bagi orang-orang yang salah satu dari sifat mereka adalah menjaga pandangan. Dia tak tengok benda haram. Tak tengok benda haram. Bila tak tengok benda haram, maka kita akan jaga mata kita dengan begitu mantap, dengan begitu kuat. Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dengan ini tuan-tuan, kita akan ambil perhatian. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata apa? Ukfululi bisittin akful lakum bil jannah. Hendaklah kamu beri jaminan kepada aku 6 perkara. InsyaAllah tuan-tuan tanda. Nabi kata, mu jamin aku 6 perkara ni, aku jamin kamu boleh masuk syurga. Allahumma ja'alna min ahliha. Ya Allah, jadikan kami orang yang dapat menjaga 6 perkara ini. Yang pertama, tanda yang pertama, iza haddatsa ahadukum fala yakdzib. Bila kamu bercakap, jangan bohong. Tak kiralah bohong sama-sama kita ke, berbohong atas nama apa saja pun, jangan. Saya terpaksa kena berbohong, kalau tidak tak laku barang saya. Ini dia panggil bohong dalam perniagaan. Allah Ta'ala hilangkan berkat dengan sebab berbohong. Ya, tak tahalnya yang tuan-tuan suka hari ni, walaupun orang tu berbohong atas nama agama, ini bahaya. Mari cerita yang pelik-pelik. Bila orang tanya mana sandaran, di mana kau dalil, marah lalu. Awak ni mana dalil-dalil? Kita bukannya mari nak ajar bermain dalil di sini. Kita tak suruh bermain dalil, kita suruh nyatakan dalil di mana sandaran yang kita kata tu. Ini dipanggil bohong atas nama agama. Ini lagi bahaya. Jangan bohong dalam semua perkara lah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa idza tumina fala yakhun. Apabila diberi amanah, diberi tanggungjawab, jangan khianat. Kita ni waktu nak minta jawatan, oi, lautan api sanggup direnangi. Saing belaka boleh. Masuk pukul 8, keluar pukul 5, beres. Sekali orang jauh cek tengok, masuk pukul 8 apa? Masuk tepek jari je pukul 8. Pukul 10 baru ada tuan dalam pejabat. Sudah teruk jari, keluar pergi buah-buah di kedai kopi dulu ke? Apa benda? Ini dia panggil beri amanah, beri tugas, dia khianat. Wa iza wa'ada fala yukhlif. Yang ketiga, bila kamu berjanji, jangan menyalahi janji. Tiga ni dipanggil sifat munafik. Dalam hadis lain, Nabi SAW sebut ayatul munafiqi salas.
Mana tanda orang munafik tiga. Jadi tiga ni kalau siapa dia selamat daripada sifat tiga ni, dia bebas daripada sifat an-nifaq. Sifat munafik. Baik, itu di luar. Kita pun tak nak syarah itu. Baru sampai ke tajuk kita ni. Ghuddu absarakum. Nabi kata, tahan pandangan mata kamu, jangan duk tengok. Jangan duk tengok benda-benda yang tak baik. Kita hari ni payuh tuan-tuan, nak jaga mata ni payuh. Sebab dia jadi satu fenomena dah sekarang ni. Tengok bendanya, orang tengok orang ada aurat, orang tak tutup aurat tu macam bukan salah. Tak salah. Hak salahnya kita pula suruh orang tutup aurat. Apa dia ni? Kolut ni. Dia panggil orang kampung mana ni. Nak suruh tutup aurat. Lebih-lebih lagi pula bila ada kematian. Contohnya orang-orang hebat-hebat yang masyhur, walaupun mereka ni tak tutup aurat tapi pujian tu melampau. Jadi kita kena bezalah. Di antara hak peribadi dia dengan hak dia dengan Allah Azza wa Jalla, kena ingat. Jadi ini yang keempat. Yang kelima, wakufu aidiyakum, hendaklah kamu jaga, tahan tangan kamu daripada ambil hak orang. Jangan duk ambil hak orang. Cegahlah tangan kamu daripada menyakiti orang. Hari ni, dulu kalau kata menyakiti dengan tangan, kita orang tumbuk orang, tampar orang. Hari ni dia tak main tumbuk-tumbuk dah. Dia main ujung jari je. Kufu asabi'akum. Mana kalau kita kata syarah pada hadis ni, kufu asabi'akum, jagalah jari jemari kamu daripada duduk share, duduk komen, duduk hantar benda-benda yang tak ada faedah. Jangan. Yang keenam, wahfazu furujakum, hendaklah kamu jaga faraj kamu, jangan melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji dan mungkar. Hadis ni rawahu At-Tabarani. Kata di para muhakkik, dia kata hadisun hasan. Imam Ibn Hajar kata hasan. Alhamdulillah, sanad dia baik. Maknanya itu dipanggil kelebihan menjaga pandangan. Nabi kata akful lakum bil jannah, aku jamin masuk syurga. Siapa dia boleh jaga pandangan dia, insya-Allah orang ni di antara orang yang layak untuk mengawal, untuk melayakkan dia ke syurga, dengan sebab dia tidak tengok benda-benda yang mungkar dan maksiat. Hari ni memang payuh lah tuan-tuan, payuh. Nak jaga mata zaman kita ni bukan mudah, tidak semudah zaman dulu. Dulu kalau kita tak keluar rumah, tak tengok. Lah ni dia mari dalam rumah. Dalam masjid punya mari. Sambil-sambil kita duduk dalam masjid, duduk tunggu solat contohnya, nak tengok ceramah-ceramah ustaz, pergi buka apa ni, buka handphone tengok, keluar iklan tu iklan ni. Tengah-tengah duduk ceramah keluar iklan, nak kata apa? Kita kata masya-Allah tabarakallah. Mudahnya hidup zaman kita hari ni nak dapat maksiat. Jadi hati-hatilah tuan-tuan. Siapa ada seorang ustaz, dia kata zaman kita ni ustaz, sudah siapa perekat fardu kifayah ke fardu ain dah. Kata berapa dia? Pakai cermin mata hitam. Kata berapa? Kalau pakai cermin mata cerah, kenapa orang ni pakai cermin mata hitam? Pakai semua orang mari depan kita, laki-laki kau perempuan hitam belaka. Jadi tidaklah nampak semangat sangat. Kata wallahu alam, yang pentingnya jagalah pandangan mata. Baik, itu yang pertama. Faedah yang kedua, ni nikmat mata ni kita nak guna untuk apa? Tulis nombor 2. Begitu juga apabila kita menggunakan mata kita untuk menangis kerana Allah Azza wa Jalla. Kita guna mata kita untuk menangis. Menangis kerana apa? Kerana Allah, bukan menangis kerana pelakon kita mati. Ni orang tengok cerita menangis. Walau kita tahu cerita tu bohong, nama dia apa? Lakonan. Pelakon sekian-sekian mati dalam cerita ni. Menangis buat apa? Pergi buka channel lain, hidup balik dia. Pelik kan? Maknanya kita nak menangis kerana Allah. Boleh ke tak boleh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan kepada kita bahawa antara biji mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka jika kita menangis kerana Allah, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, Nabi kata apa? Ainan, dua biji mata, la tamassuhum nar, dua biji mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Dua biji mata ni tidak disentuh oleh api neraka.
Apa dia? Ainun bakat min khasyatillah. Yang pertama dia panggil ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis kerana takut kepada Allah Azza wa Jalla. Mata yang menangis kerana takut kepada Allah Azza wa Jalla, maka mata ini tidak disentuh oleh api neraka. Mata ini tidak disentuh oleh api neraka. Yang kedua, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Yang kedua, mata yang berjaga malam. Mata duk jaga malam untuk apa? Untuk mengawal sempadan negara kita ni daripada diceroboh oleh orang. Maknanya ataupun jaga keselamatan. Pihak keselamatan kadang-kadang tak tidur dia. Duduk jaga tepi jalan, duduk jaga tepi jalan. Maka itu dipanggil ainun, dua biji mata tak ada disentuh oleh api neraka. Yang kita dah nak kata jadi jaga tak jadi jaga dah. Nak kata jadi security pun pencen dah. Yang ada depan mata kita, mata yang boleh menangis kerana Allah Azza wa Jalla. Macam nak menangis? Nanti kita tengok cara-cara dia. Hadis ini rawahu Tirmizi bisanadin hasan. Sanad dia hasan. Menangis kerana takut pada Allah adalah antara sifat orang-orang mukmin. Sifat orang mukmin, dia banyak menangis kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Al-Isra ayat 109, Allah kata yakhiruna lil azqani yabkun wa yaziduhum khusyu'a. Mereka ini bila baca ayat Quran, mereka akan menangis, basah janggut-janggut dia, dan bertambahnya khusyuknya mereka, bertambahnya khusyuk. Ini kena. Dan orang yang tidak mampu untuk menitiskan air mata kerana takut tak mampu menitis kerana takut pada Allah Ta'ala, adalah merupakan orang yang memiliki hati yang keras. Na'udzubillah. Manakala kita tak boleh menangis kerana dosa kita, itu tandanya hati kita keras, dan dia perlu pada bagaimana nak melembutkan hati. Ini kita kena cari tip lain pula lah. Tip bagaimana nak menitiskan air mata semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Macam mana kita nak menitiskan air mata kerana Allah, bukan kita menitis air mata kerana benda-benda lain. Contohnya para ulama mengatakan, di antaranya kita banyak tadabbur kepada ayat-ayat Allah. Kita baca ayat Quran yang menyentuh tentang azab, tentang bala, bencana yang akan menimpa orang-orang yang berdosa, orang-orang ahli maksiat. Biar perasaan kita tu rasa takut pada Allah Azza wa Jalla, mudah kita nak terasa tentu hati kita. Itu salah satu daripadanya. Dan juga banyak berfikir, menyesali dosa-dosa yang lepas. Contohnya malam ni kita bangun tengah malam, kita tahajud, kita berwuduk, kita solat tahajud, kemudian kita bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla. Kita kata, ya Allah, ya Tuhanku, aku ni hamba-Mu yang kerdil, hamba yang sangat lemah, hamba yang sangat hina, hamba yang tidak ada kemampuan. Sekiranya Engkau tak maafkan. Jadi kita mengungkit bahawa kita ni lemah, tapi kita berdosa, kita banyak kesalahan, banyak kesilapan. Kalau Allah Ta'ala tak maaf, maka jadilah kami ni orang yang rugi. Sebagaimana doa Zinnun ketika dalam perut ikan, dia kata apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jangan duk cari, tak payah cari doa pelik-pelik tuan-tuan. Doa kita duk baca ni cuma oleh kerana kita tidak menghayati doa kita, kita tidak menghayati makna bacaan kita, jadi kita tak terasa. Oh, aku ni. Dan di antara lagi nak melembutkan hati juga, insya-Allah taala, iaitulah kita banyak pergi ziarah kubur seorang-seorang. Jangan pergi ramai. Dia kata, Ustaz, lain macam segi seorang. Kalau kita pergi ramai,
Tak ada nak mikir. Tak sempat nak berfikir. Buat ada atas kubur. Ni kubur orang tu, ni kubur orang ni. Oh dia ni dulu hebat ni. Kapur kita ni dia megah. Duduk cerita kau orang mati tak ada kerja. Jadi kita kata kacau. Sekarang ni pula fenomena pula hidup mengatik kuat-kuat tengah malam atas kubur. Itu bukan cara tu. Kita pergi kubur, tak masuk dalam kubur tak apa kalau takut payah kak. Malam-malam ni dah ada pacak, ada apa. Kita pergi di pagar kubur. Enjin kereta pun tak payah mati lagi. Kita pergi bagi salam je. Nabi kita ajar salam pada ahli kubur. Assalamualaikum ya dara qaumil mu'minin. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Antumus sabiqun wa nahnu lahiqun. Assallallahu lana wa lakumul afiyah. Kita bagi ahli kubur. Semoga kamu selamat sejahtera di sini. Mungkin dulu pani kami mari pula. Tak terasa kepada kita. Bila kita mikir lah ni dia gidah. Lepas ni kita pula nak mari. Mari tak mari pun orang atas situlah kitanya. Di situlah tempat kita akan pergi. Mana dia akan mari terasa bahawa siapa yang akan teman kita dalam kubur. Apa bekalan yang kita ada? InsyaAllah tidak ada mata yang tidak menangis para jemaah sekalian. Kecuali seperti yang dikata oleh pencatat ini, dikata orang yang terlalu keras hati. Jadi kita kena lembutkan hati kita dengan pergi ziarah kubur. Eloknya kita pergi seorang-seorang, pak molek lagi tengah malam. Sambil-sambil nak balik lepas bayar Isya ni berhenti kat kubur, beri salam, merenung kat situ tengok. Sebagaimana yang berlaku pada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Uthman waqafa ala qabrin baka. Satu malam satu hari Sayyidina Uthman pergi duduk di kubur, dia menangis. Sehingga basah janggut dia. Allahu akbar. Janggut dia bukannya 2-3 orang kau kita ni. Basah janggut. Sahabat dia tanya, "Ya Uthman, tuan duk cerbuk cerita surga, cerita neraka, tak menangis. Tapi mari sini menangis kenapa?" Kata Uthman, "Bagaimana aku tak menangis? Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manzili min manazilil akhirah." Kubur ini pintu masuk ke akhirat. Siapa dia boleh selamat daripada azab kubur, perjalanan yang berikutnya, stesen yang seterusnya mudah. Siapa tak selamat di sini, dihimpit oleh kubur, diseksa, diazab dalam kubur, selepas daripada lebih dahsyat. Karena itulah aku dengan Nabi bersabda, ma ra'aitu manzaran qattu, tak pernah aku tengok mana-mana pandangan kecuali kubur lebih dahsyat daripada pandangan yang tersebut. Bagi orang yang punya mata hati lah. Bagi orang yang tak ada apa-apa, kubur jadi tempat pesta pula. Karena itu Nabi SAW larang daripada kita buat binaan di atas kubur. Kubur binaan, tak boleh buat perhiasan di atas kubur. Dalam kitab fiqh kita mazhab Syafi'i pun sudah jelas. Kubur-kubur ni tidak boleh dibuat binaan. Sebab bukan tempat nak pergi berbangga-bangga di situ. Di situ tempat orang nak pergi ingat pada kematian. Mudah-mudahan itu di antara tip yang boleh melembutkan hati kita, boleh kita menangis kerana takut pada Allah Azza wa Jalla. Baik. Tengok dalam kitab kita nombor 56, dan menangis kerana takut kepada Allah Azza wa Jalla memiliki keutamaan yang sangat besar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yalijun nar, tidak akan masuk dalam neraka rajulun baka min khasyatillah. Mana-mana orang yang menangis kerana takut pada Allah Taala, hatta ya'uda al-labanu fi ad-dara, sehingga susu masuk semula dalam labu susu. Kita perah susu kambing, nak masuk balik, boleh ke tak boleh? Mustahil benda tu boleh masuk balik. Hadis ini rawahu At-Tirmizi, kata di muhaqqiq sanadu sahih. Jadi itu di antara kelebihan. Dan terdapat banyaklah hadis-hadis yang menyebut kepada kita tentang kelebihan mata kita tu, nikmat yang mata ni kita guna untuk takut pada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang panjang, ana ambil satu hadis ni, dia panggil sab'atun yuzilluhumullah fi zillih. 7 golongan orang yang layak duduk di bawah bayangan pada hari yang tidak ada bayangan pada hari kiamat esok. Siapa dia? Yang pertama, imam, pemimpin yang adil.
Yang kedua, pemuda yang membesar dalam beribadat kepada Allah. Yang ketiga, laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, kita doakan supaya kita ni termasuk orang yang terikat hati dengan masjid. Apa mana terikat? Sudah semaya Isya ni, keluar, duk mikir subuh mari pula. Itu mana terikat dengan masjid. Alhamdulillah, setakat ni kita rasa itulah jiwa kita dah. Tidak kata keluar ni tak mari dah. Sebagaimana kata seorang pengurusi masjid, dia kata, Ustaz, tolong bagi tahu ke jemaah, kita dengan masjid ni jangan jadi macam kapal selam. Kata gua anu pelik main kapal selam. Kata, apa maksud pengurusi? Dia kata, timbulnya sekali, tenggelamnya lama. Mana muncul hari Jumaat, lepas tu mak ada payah pulak baru ada. Boleh kira seminggu sekali, takut tenggelam, timbul raya pulak baru ada. Nah, itu dia panggil kapal selam yang tu kapal selam penuh, kata tak boleh naik tadi. Yang keempat, dua orang yang berkasih sayang kerana Allah. Yang kelima, mana-mana orang yang digoda oleh perempuan yang mempunyai kedudukan comel, tapi dia kata aku tak mau, ini akhafullah, aku takut pada Allah Ta'ala. Yang keenam, orang yang bagi sedekah secara sembunyi, tidak diketahui, tangan kiri tak tahu tangan kanan beri. Ni tajuk kitanya, wa rajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu, seorang yang menyebut nama Allah Ta'ala senyap-senyap. Ini yang kita nak. Zakarallaha khalian, dia sebut nak Allah, mengingati Allah di kala bersendirian, tak ada orang. Fafadat ainah, sama menangis dia kerana Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, dosa aku banyak. Ya Allah, tubuh aku ni kerdil. Ya Allah, siapa akan menemanku dalam kubur? Jadi kita sebut supaya Allah Ta'ala beri kepada kita keampunan pada Allah Azza wa Jalla. Jadi kerana itulah bila musim PKP ni banyak sangat timbul grup Zoom tahajud. Pukul 5 pagi masuk Zoom, mari kita bermunajat dengan belagunya, dengan macam-macam lagu dulu, lepas tu dia baca Quran, lepas tu dia munajat macam-macam. Kita kata waktu ini waktu zakarallaha khalian, waktu kita bersunyi dengan Allah Azza wa Jalla. Tak perlu duk main grup-grup, tak payah. Tapi seronok Ustaz masuk grup ni. Seronok apa seronok? Suka ramai-ramai, tak tahu benda kadang-kadang. Ya, kita naknya yang menyentuh hati kita apabila kita sendiri berfikir tentang perjalanan hidup kita. Itu yang besar. Bila kita sendiri ingat pada perjalanan hidup kita, itu yang memberi kesedaran kepada kita, insya-Allah. Sebab satu masa dulu ramai orang ikut satu program motivasi 2 hari 3 hari 2 malam, bayar pun ribu-ribu harga. Camp, masyhurlah satu tempoh yang berapa tahun dulu, 10 tahun dulu. Kawan-kawan kita pun kalau bercakap, kena masuk ni motivasi ni, jadi molek. Kata setara mana berjadi? Dia kata waktu kita duduk dalam majlis tu, dia tayang video dengan muziknya, bunyi ni, menangis kita. Kita kata Masya Allah, kita menangis kerana video, kita menangis kerana muzik, kita menangis kerana emosi, kita tidak menangis kerana hati kita dengan Allah Azza wa Jalla. Itu tidak memberi kesan. Dalilnya, lepas balik, tak semaya juga. Pergi tak untuk aurat, balik pun tak untuk aurat juga. Mana ada kesan? Dari sudut keagamaan. Mungkin motivasi jadi sementara, tapi tidak berterusan. Bila kita bersunyi dengan Allah Azza wa Jalla, dengan kita bermunajat, mata kita akan menangis. Hadis 7 golongan ini riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah kelebihan bagi mereka yang mensyukuri nikmat mata. Sungguh mata adalah nikmat yang tidak ternilai jika kita menggunakannya pada jalan yang betul. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita akan guna mata kita ini untuk jalan yang betul, untuk nak pergi tunjuk jalan kita, nak pergi cari makan, cari rezeki, nak pergi ziarah, nak pergi, yang betulnya nak pergi masjid. Ini jalan-jalan yang betul yang kita gunakan mata kita untuk tengok Quran, tengok kitab, tengok pandangan yang tidak jadi masalah, tapi jangan salah guna. Tetapi ini yang kita akan menyentak perasaan kita.
Tetapi jika kita juga kena ingat bahawa mata juga boleh menjadi sumber petaka jika tidak digunakan cara baik dan benar. Mata akan menjadi sebab seorang hamba diseksa ke dalam api neraka, wal'iyazubillah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala mencela penduduk neraka dengan firman-Nya dalam suratul A'raf ayat 179. Allah kata apa? وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk neraka Jahannam ramai akan dicampak dari kalangan jin dan manusia. Di mana? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Manusia yang mempunyai hati tapi tidak mahu memahami dengannya. Hati ada tak mikir kepada Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dan mempunyai mata tapi tidak mahu melihat dengannya bukti keagungan Allah Azza wa Jalla. Mata tengok seronok je, happy je, tengok oh comel lawa, tapi tak mikir siapa yang menciptakannya benda comel tu. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan yang mempunyai telinga tetapi tidak mau mendengar dengannya ajaran dan nasihat. Telinga duk dengar lagu, dengar benda-benda yang tak baik. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesak lagi. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Surah Al-A'raf 179. Maka ayat ini Allah Ta'ala cela orang yang ada mata tak tengok bukti keagungan Allah Azza wa Jalla. Hari ini para jemaah sekalian, dari sudut bukti penggunaan mata cukup hebat. Nih teknologi-teknologi yang ada di depan mata kita ni, kameranya, alat ni, tuan-tuan perasan ke tidak? Tahun ni kita raya cepat. Anak dengar laporan maklumat daripada sahabat kita yang pergi tengok anak bulan. Dia kata puncanya kerana alat teknologi yang kita guna tu dia boleh tangkap, nampak bulan tu. Mana kuat dia punya pandangan. Jadi Allah SWT sebut dalam Quran dalam surah tu Fabasaru al-yawma hadid. Ada dalam Quran tu mana pandangan mereka pada hari itu tajam, nampak belaka. Kita tengok ayat. Jadi Allah Ta'ala nyatakan bahawa dalam surah Qaf, tanda surah Qaf ayat 22, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kamu di dunia dulu lupa tentang jumpa hari kiamat. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Bila Allah Ta'ala bukakan tutupan, hari itu pandangan mereka tajam, dia nampak semua apa yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kata pandangan itu tajam. Pada hari ini banyak pandangan-pandangan kita. Dulu kita belajar tentang macam mana Allah Ta'ala nak tayang balik kita punya amalan. Bila mari kamera ni tak ada kau orang lain. Dia sendiri tayang apa yang dia buat. Yang tak tahannya duk menayang segala benda ni. Ni zaman kita ini pula hot terbaru ni. Dia panggil TikTok. TikTok ni. Hok muslimat pun gedik juga dalam TikTok. Pakai niqab. Patutnya orang pakai niqab ni orang yang berdisiplin, orang ada sifat haya, sifat malu. Pakai niqab duduk bertiktok, lopak sana lopak sini. Ni apa perangai macam ni buat kata? Dia benda orang yang suka share ni dia ketagih. Tuan-tuan yang tak main share jangan share. Ini semua merusakkan pandangan mata. Tayar semua, tayar. Tak ada orang lain nak tayar, dia tayar bini dia sendiri. Pas tayar anak dia, untuk aurat, tayar juga. Habis benda. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat kita lah. Allah Ta'ala firman dalam dia mempunyai mata, tengok. Demikian salah satu daripada ciri penghuni neraka. Dia mempunyai mata namun tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah. Dia diberi penglihatan tapi bukannya dia beriman.
Oleh sebab itu, walaupun orang-orang kafir mampu melihat dan memandang, Allah tetap menyebutnya buta, yakni buta mata hati, buta jendela jiwa kata orang. Maknanya dia tak buta celek, berjalan sana sini boleh, tapi dia panggil buta mata, bukan buta mata hati. Allahu Akbar. Firman Allah Ta'ala dalam suratul Hajj, dalam surah Al-Hajj ayat 46, Allah kata apa? أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا. Oleh itu, bukankah ada baiknya mereka mengembara di muka bumi? Allah Ta'ala galakkan kita berjalan atas muka bumi untuk apa? Supaya dengan melihat kesan-kesan yang tersebut, tengok orang ni kena binasa, kaum ni kena binasa. Nah, di antaranya tempat-tempat yang sejarah kaum yang dibinasakan yang wujud sekarang ni, kaum Samud di Madain Saleh, kaum Ad di sebelah Yaman, kaum Nabi Hud, dan Fir'aun. Fir'aun meninggalkan ahram piramid besar. Ini sibuk saya dua pula dengan kata-kata Fir'aun bina menara sampai 15 km. Kita kata benda-benda yang kecil-kecil macam tu, kalau ada silap orang panggil silap maklumat, boleh je betul balik, tak payah duduk viral-viral kan, tak payah duduk sibuk-sibuk kan, yang menimbulkan fitnah sama-sama kita, tidak harmoninya dunia ni dengan sebab itu. Itu saya duduk cerita benda pelik. Cukup apa yang ada depan mata kita, kita tengok. Maka Allah kata apa? Dengan melihat kesan-kesan tersebut, mereka menjadi orang yang ada hati yang dengannya mereka dapat memahami. Sepatutnya fatakun lahum qulubun yaqiluna biha, hati fikir, au azan ataupun telinga mendengar. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tuhan kata bukan mata buta, tapi mata hati itu buta. Ini kita bimbang hari ini, apabila mata hati dia dalam dada itu buta, dia tak akan nampaklah apa yang ada depan dia. Sesungguhnya pengaruh penglihatan itu sangat kuat. Pengaruh penglihatan sangat kuat, kerana ia dikaitkan dengan desakan nafsu. Sebab itulah Nabi SAW ada membuat perumpamaan mata seperti anak panah beracun. Hadis ini diriwayat oleh Al-Hakim dengan sanad yang dhaif. Kena tanda tuan-tuan, hadis ini riwayat dhaif, tapi jelas dia sudut makna dia. Pandangan mata itu seperti panah yang beracun, panah iblis. Bila masuk dalam hati, dia akan terikat. Oh, tengok orang perempuan ke, tengok benda-benda ke, tengok apa benda pun, dia akan mari. Sekarang ni di antara racun yang sangat berbahaya, ibu bapa ambillah perhatian, iaitu keracunan minda anak-anak kita melalui alat gadget ni. Mak duk tidur, anak duk main komputer, main handphone. Mak mula-mula tengok cerita ipin-ipin, mak tak ada, dia mengembara cari benda-benda pelik. Kita kena ingat ni, pandangan itu iaitulah panahan beracun yang diguna oleh iblis. Bila dia tengok benda yang tak baik ni, tengok orang hubungan suami isteri ke, tengok puak-puak gay, puak-puak apa ni LGBT ke, dia nak buat, dia nak ikut. Anda baca satu laporan yang dikeluarkan, budak kecil lagi, dia buat satu benda yang tak senonoh lah. Bila orang tanya dia kata ni, dia tengok dari alat gadget yang ada, tengok dia nak buat juga. So satu lagi, apabila kita ibu bapa tidak melaksanakan sunnah dalam hidup kita, tahu dah Nabi suruh pisahkan tempat tidur. Anak umur 7 tahun dia pandai cerdik dah, jangan tidur sekali. Bila dia pergi buat benda lain, dia kata apa? Dia tengok ayah dia buat dengan mak dia. Subhanallah, dia nak tiru ayah dia. Itu bahayanya pandangan mata bila tidak dikawal. Wal-iyazubillah. Jadi sama-samalah kita berdoa kepada Allah SWT dengan nama dia yang maha indah, dengan sifat yang maha tinggi, supaya Allah Ta'ala jagakan kita, keluarga kita daripada terperangkap dengan panahan iblis melalui alat-alat gadget yang ada di tangan, di rumah kita ini. Allahul musta'an. Kita minta pertolongan Allah Ta'ala supaya selamatkan kita dan keluarga kita. Bahaya. Oleh sebab itu, peliharalah amanah mata, pinjaman Allah ini, daripada perkara-perkara yang memudaratkan, kerana penglihatan seperti juga pendengaran dan hati
yang mana semuanya akan dipersoalkan, akan ditanya tentang apa yang dilakukannya pada hari kiamat. Kita akan ditanya, akan dipersoalkan apa yang kita buat. Maka betapa pentingnya kita semua sentiasa memastikan mata kita menghayati kekuasaan dan kebesaran Allah, selain daripada mengawal mata daripada melihat yang haram, dan menghijabkan penglihatan daripada mengkagumi harta dunia. Duk kagum ke orang pun jangan tengok juga. Tengok orang tu, tengok orang ni, akhir kali kita iri hati kepada orang tu, jangan. Sebab itulah dalam bab pandangan ni Nabi kata ada cadangan, ada panduan. Kalau kita nak tengok bab ibadat, kita tengok orang lebih kuat daripada kita. Tengok orang lebih kuat pada kita. Aku rasa aku awal dah pergi masjid, dia awal lagi. Kita ada munafasah. Dia panggil ghibtah. Tapi kalau tengok bab dunia, tengok orang bawah. Aku banyak dah rupanya. Ada juga orang kata kalau macam ni bahaya ekonomi umat Islam tak berkembang lah, duk main lagu ni. Kita kata masalah ni masalah hati. Bukan masalah ekonomi ni, masalah kerja buat kita. Pasal itulah kalau kata zuhud, duduklah hati. Ni kata awak ni zuhud ni, saya ni zuhud, tapi harta berjuta-juta, tak salah. Amr bin Auf juta harta, Sayyidina Osman juta harta. Nabi tak larang menantu dia berniaga. Tapi sebagaimana kata di ahli fikir mengatakan, kapal duduk dalam air tidak berbahaya, tapi kalau air masuk dalam kapal berbahaya. Mana kita duduk dalam dunia perniagaan ke, dalam dunia profesional ke, dalam dunia apa, tak salah. Yang masalahnya kalau dunia itu masuk dalam hati kita baru masalah. Jadi maka dengan sebab pandangan mata banyak akan beri kepada kita hijab yang menghalang hati kita ni daripada mengingati Allah Azza wa Jalla. Jadi benda mengharam itu akan menghijabkan penglihatan itu daripada mengganggu, daripada mengingati Allah Azza wa Jalla. Maka biarlah kita selamatkan diri kita daripada penyakit-penyakit hati seperti hasad, iri, dendam, hasil daripada kita tengok dengan mata tamak kepada dunia. Maka dia akan merusakkan para jemaah sekalian. Mudah-mudahan mata yang kita ada ni menjadi nikmat yang besar. Sebab itulah Allah Ta'ala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam namakan mata tu dengan Habibah. Kan dalam hadis Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, apabila iza akhadtu karimatai abdi, bila aku ambil dua biji kekasih kepada hamba aku, iaitu biji mata. Maka orang ni, ada orang yang asalnya tak buta, lepas tu jadi buta. Kita hari ni taklah buta, tapi rabun dah mula. Kalau tulis yang kecil-kecil tak nampak dah. Walau pakai cermin mata pun tak apa nak jadi. Itu dia panggil, Allah Ta'ala tarik sikit demi sikit. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan mata kita ni alat al-basar wal basirah, menjadi alat untuk kita tengok dan alat untuk menyampaikan hati kita untuk berfikir. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam nikmat yang seterusnya, iaitulah nikmat masa yang sangat banyak dibazirkan oleh kita semua. Mudah-mudahan dengan kita berfikir, dengan kita belajar, kita akan dapat perbetulkan apa yang silap. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.